warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan petinggi syarikat, Pak Cik Kapten Razak, hadirin hadirat muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya dipanggil Syekh, di tempat lain Ustaz. Syekh ni bahasa Arab shin ya kha, Syekh. Artinya orang yang di atas 50 tahun. Secara bahasa, makna syekh orang tua. Tapi makna lain adalah orang yang berilmu. Entah makna mana yang dimaksud, saya husnuzon saja. Mudah-mudahan niat baik insyaallah. Amin. Kalau ustaz itu dari bahasa Turki. Sebab masa Turki dulu berkuasa, Mesir, Kahirah pun di bawah kuasa Turki. Makanya Muhammad Ali Pasha, Basha. Maka banyaklah kata dari bahasa Turki masuk ke dalam bahasa Arab. Di antaranya ustaz. Ustaz artinya guru besar, profesor. Ustaz Dr. Ahmad Omar Hashim, Rektor Azhar University. Maknanya guru besar, profesor. Tempat kita ustaz, guru mengajar tadika pun ustaz juga. Jadi artinya banyaklah kata ini yang kita mesti faham maknanya asli, original, dan setelah dia sampai ke negeri kita. Tadi manakala saya dibawa ke titi ke apa nama atas jembatan Skybridge, Ustaz, ini kita sedang berada di aras 42. Macam dia tahu umur saya 40. Sampai di atas, pandang tengok ke bawah, rasa gayat. Apa yang kita lakukan? Ke tepi nak mencari tempat berpegang. Berpegang itu bahasa Arabnya habl. Ribat, tali tempat berpegang. Hablum minallah, tali berpegang kepada Allah. Berpegang kepada kayu patah, berpegang kepada besi berkarat, berpegang kepada kuasa sirna, berpegang kepada harta binasa, berpegang kepada kawan, hari ini kawan, esok jadi lawan. Berpegang kepada suami, esok dia ambil orang. Berpeganglah kepada dia, hayyun la yamutu abadan, yang tak akan mati untuk selamanya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tak mengantuk dan tak tidur. Berpeganglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tajuk kita adalah hablum minallah. Kenapa orang yang bekerja di menara berkembar Petronas ni ambil tajuk hablum minallah? Sebab dia berada di tempat yang tinggi. Dia mesti ada tempat berpegang. Kalau tidak, dia jatuh. Tapi orang yang bekerja di sini, dia ada kelebihan. Apa dia? Doa dia lebih cepat terkabul. Sebab dia dekat langit. Tapi malaikat maut lebih dekat juga. Malaikat maut tidak tengok tempat tinggi rendah. Aina ma takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, mati akan datang. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu berada di peti yang kokoh kuat, kamu paku dari dalam.
Dulu orang Arab Quraisy macam tu. Dia buat peti, box, dia masuk ke dalam. Orang tanya, apa awak buat macam ni supaya malaikat maut tak masuk? Aina ma takun, di mana kamu berada, dia sentiasa akan datang dan cabut nyawa kamu. Filosof-filosof daripada Greek, Yunan, dia takut cerita tentang mati. Tapi kita tidak. Tak ada orang Islam takut cerita pasal mati. Semua berani mati. Bahkan ustaz-ustaz cerita mati. Ada ustaz tu asal tazkirah cerita mati. Maka orang pun dah terbayang bila dia, ustaz mati. Banyak pemuda-pemuda, belia-belia kita takut nak datang ke surau, ke masjid dengan tazkirah sebab sikit-sikit cerita mati. Sikit-sikit cerita mati. Kenapa belia-belia tak nak ke surau, ke masjid? Kami ni sebenarnya dah lama nak ke surau masjid, ustaz. Kenapa tak datang? Sebab ustaz yang bagi tazkirah tu cerita mati saja. Mati bukanlah membuat kita takut hidup. Mati itulah yang membuat kita bersemangat hidup. Sebab hidup box kayu di Sungai Nil dan Asia lama merindukan seorang manusia. Tak ada yang dikenal. Kadang dalam hidup ni begitu. Allah buat kita hilang pegangan supaya apa? Supaya kita hanya bergantung kepada tali Allah bihablillah. Makanya jangan suuzon pada Allah. Puan mungkin sekarang bergantung pada suami, tak lama selepas tu mati laki. Kenapa laki aku yang mati? Kenapa tak laki dia? Aku sembahyang, aku baca Quran, aku baca Yasin, aku ikut tazkirah. Husnuzan pada Allah. Inna husni zanni abdi bi. Aku memunut prasangka hamba kepadaku. Mungkin Allah ingin supaya kita hanya bergantung kepada Allah semata. La haula wala quwata illa billah. Makanya perempuan yang tabah dia tak menangis. Mati laki dia tak menangis. Awak tak menangis? Tak. Saya bergantung pada Allah. Kenapa tak menangis? Memang saya lama dah tu. Sebab laki itu tak elok, jahat, tak sembahyang. Oleh sebab itu maka kita husnuzan pada Allah. Anak ada, bini ada, unta ada, kebun ada, berpegang kepada makhluk. Allah uji, Allah matikan anak, dia tetap berpegang. Allah buat untuk lembu mati, kambing mati, tetap. Allah buat pula kebun-kebun yang hijau menguning, layu mati kering, tetap. Tinggal seorang saja yang tempat dia bersama, rahmah. Maka disebut dalam doa orang menikah, Allahumma arham bainakuma kama rahimta baina ayyuba wa rahmah. Ya Allah, buatlah mereka berdua berkasih sayang sebagaimana berkasih sayangnya Ayyub dan Siti Rahmah. Rahmah setia. Harta tak ada, anak mati, kambing mati, tanaman kering, tetap cinta kepada Ayyub. Sampai masa ujian, di bawah ujian, jatuh serendah-rendahnya, dari kaya raya, hilang semuanya, datang penyakit kulit, berulat daging, tetap juga. Namun meminta kepada Allah, tidak. Malu dia. Ayub tak ada minta kepada Allah. Ya Allah, dulu aku elok, rezeki banyak, ini kenapa anak mati, tanaman mati, kering, onta mati, datang pula penyakit kulit. Salah aku apa? Tak ada Ayub marah kepada Allah. Sampai akhirnya Rahmah tak tahan. Apa kata isteri Ayub? Berdoalah pada Allah, Ayub. Mengadulah pada Allah. Apa kata Ayub? Rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Rabbi, ya Allah, anni, sesungguhnya aku, massani ad-dur, terkena penyakit. Wa anta arhamur rahimin, engkau maha sayang di antara yang penyayang. Tak ada dia mengadu, dia tak ada minta, dia hanya bercakap saja, ya Allah, aku kena penyakit.
Tak ada dia minta, ya Allah sihatkanlah aku dah tak tahan lagi dah. Dia hanya berkata, aku kena penyakit. Dan engkau maha sayang di antara yang sayang. Maka saat itu apa kata Allah? Urkut birijlika, tumit engkau pijakkan ke tanah, keluarlah air memancar, mu'tasalum baridun, air yang sejuk, dia mandi sehat walafiat, dibalikkan Allah lagi semua yang hilang. Bersandar, berpegang kepada Allah. Tak ada jalan lain. Hablum minallah. Faqsusil qasasa. Ceritakan kisah-kisah itu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kisah-kisah itu wahai Abdul Somad, supaya apa? La'allahum yatafakkarun. Supaya manusia ini berfikir, jangan dia sangka dia saja yang diuji Allah. Bahawa nabi-nabi dulu pun ujian hidupnya luar biasa. Mereka luar biasa. Kalau Ustaz Abdul Somad biasa di luar. Di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, saya bagi tazkirah di luar. Orang dalam masjid, saya di luar. Di Padang, di Malaysia, alhamdulillah di dalam. Berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang risau susah hati. Kemana risau hati nak dialamatkan? Ambil air sembahyang, menghadap kepada Allah, angkat dua tangan, Allahu Akbar. Kadang ada orang ini dia nampak kita tenang, macam tak ada masalah dalam hidup, tapi dia tak sembahyang, dia tak baca Quran, dia tak berzikir. Kenapa dia tenang? Rupa dadah. Patutlah tenang. Nak gila dah. Tidak ada jalan lain. Sebenarnya orang yang minum khamar tu yang nak dia cari apa? Ketenangan. Orang yang pakai dadah tu sebenarnya enggak dia cari apa? Ketenangan. Orang yang makan itu gini sebenarnya ketenangan. Maka ketenangan semua ini palsu. Ketenangan ini tidak ada yang betul. Saya sampai office pukul 7. Biasa office cepat hari itu saya sampai. Ada seorang kaki tangan. Ustaz Somad cepat sampai. Ya. Ada yang saya nak tanya pada Ustaz. Sebenarnya lama saya dah nak tanya. Cuma malu di majlis. Ini kita tak ada orang lain saya nak tanya. Apa? Saya kalau dengar lagu dangdut tenang hati saya. Kata saya ini tak betul. Ketenangan yang betul adalah tenang masa berzikir, tenang masa berselawat. Kadang kita ni jaga pagi tidur, sempit rasa hidup, tak tahu entah apa yang menyusahkan hati. Maka lapangkan. Orang lain dia kata, bila anda nak tenang, pejamkan mata, tarik nafas, tarik, tahan. Kita tak diajarkan macam tu. Kita diajarkan hadapi hidup ini, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah. Apa zikir? Kata ustaz ini banyak-banyak berselawat. Bila engkau susah hati banyak-banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata ustaz ini pula banyak-banyak berzikir. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata ustaz ini pula yang paling elok tu tasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Jadi awak amalkan yang mana? Itulah. Ada rasa cemas, ada rasa sedih, ada susah hati. Jadi kalau ada orang, aku selepas banyak berzikir ni memang tak ada takut lah. Awak tak usahlah dusta. Abu Bakar pun takut. Apa lagi awak abu-abu? Ustaz Somad ada rasa takut? Ada. Kenapa kita hilangkan itu dengan banyak berzikir? Mengusir, menghalau dia dari hati kita. Inilah yang disebut dengan hablum minallah. Innallaha ma'ana. Abu Bakar jangan takut.
Ilhuma fil ghari, huma mereka berdua, ilhuma fil ghari ketika mereka berdua berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi ketika ia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan diri. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Itu juga yang terjadi pada Musa alaihissalam. Ketika Fir'aun mengejar dari belakang, di hadapan mereka laut merah. Maju ke hadapan, mati tenggelam laut merah. Balik ke belakang, akan ditangkap oleh Fir'aun beserta bala tenteranya. Kemana nak pergi? Apa kata orang Bani Israel? Inna lamudrakun. Musa, sekali ini kita memang mati, Musa. Tengok dia ke belakang. Tengok belakang Musa. Itu Fir'aun dah nak tangkap kita. Di hadapan kita pula laut merah. Inna lamudrakun. Kita akan ditangkap. Apa kata Musa? Kalla. Tidak. Inna ma'iyya Rabbi. Bersamaku ada Allah. Beza jawaban Musa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok bunyi. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Kita ramai. Kalau Musa ada, inna ma'iyya Rabbi. Bersamaku, aku saja. Kamu tidak. Kenapa beza cakap Musa dengan cakap Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kerana sahabat Musa berbeza dengan sahabat Muhammad. Sahabat Muhammad ketakutan. Orang yang ketakutan, kita bagi dia semangat. Jangan takut, Allah bersama kita. Sedangkan sahabat Musa, mereka menakut-nakutkan saja. Musa, nampaknya tertangkaplah kita ni. Kira-kira sahabat Tuhan selama ni sahabat Musa ke sahabat Muhammad? Bila kawan kita itu ketakutan, pakai jawaban Muhammad SAW. Aku ni takut Ustaz. Macam mana nanti bila aku ditangkap, dibunuh? Kal. La tahzan. Jangan takut. Innallaha ma'an. Allah bersama kita. Tapi bila ada yang takut-takutkan saya, Ustaz, nanti Ustaz akan ditangkap, Ustaz akan dibunuh, Ustaz akan diculik, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iyya Rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah, bersama kamu tidak. Kadang-kadang kawan kita ni macam-macam. Ada kawan Muhammad, ada kawan Musa, ada kawan Fir'aun. Makanya kita tengoklah nanti di hadapan. Bila dia, kita tahu dari bunyi cakap dia. Kalau dia takut, kau lah yang dikatakan Ustaz semalam. Nampak-nampaknya kau ni kawan Fir'aun. Oleh sebab itu, ini yang pertama, hablum minallah. Habis, hablum minallah. Ustaz dimaklumkan sampai 12.50. Habis pembahasan hablum minallah, sekarang kita masuk hablum minannas. Lepas itu baru kita buka soal jawab sampai azan zuhur. Lepas itu kita salat berjamaah. Lepas itu tak tahulah entah apa yang terjadi. Sembahyang rajin, puasa sunat tiap-tiap hari, Isnin Khamis, bahkan puasa Daud. Berzikir tak putus, tapi tak mau tahu hal ehwal manusia. Berjumpa dengan orang, la salam wala kalam. Ini bukan hamba Muhammad. Ini bukan hamba Allah. Ini bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah yang penting hanya hablum minallah sahaja, maka Nabi Muhammad SAW tidak akan turun dari Jabal Nur. Iqra ma'ana biqari. Aku tak boleh membaca. Iqra, bacalah. Ma'ana biqari. Aku tak boleh membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia bersama dengan manusia. Ini sunnah.
Maka kalau ada orang hanya diri sendiri saja. Macam mana Ustaz Abdul Somad boleh sampaikan tazkirah ke Kuala Lumpur? Ustaz bukan orang Malaysia. Ustaz datang daripada Sumatera, Riau, Indonesia. Macam mana boleh sampai kemari? Hablum minan nas. Saya sampaikan tazkirah di Masjid Al-Falah di Riau. Subuh. Lepas itu datang Pak Cik Kapten Razak. Ustaz Somad, saya nak bawa Ustaz ke Kuala Lumpur. 6 tahun lepas. Kan sekarang. Banyak orang sangka, kenapalah Ustaz sekarang baru sampai Kuala Lumpur? Dah 6 tahun lepas. Kenapa kami tak tahu? Belum viral lagi. Surau-surau kecil ya. Sekarang pun surau juga. Sekarang surau, cuma nak tinggi sikit. Surau Al-Muhsinin. Muhsinin. Saya balik dari Makkah. Saya bawakan air zam-zam sikit aja, botol kecil, pada kawan. Lepas itu dia balik pula dari Makkah, dia balas zam-zam yang sama. Namanya jaza. Awak bagi saya botol kecil, saya pun akan balas macam itu juga. Namanya jaza. Tapi bila dia balas dengan yang lebih banyak, maka namanya ihsan. Orang yang ihsan itu namanya muhsin. Nama sifatnya ihsan. Orangnya muhsin. Kalau banyak, muhsinin. Ini makna. So orang tanya, awak kat surau mana? Surau Muhsinin. Apa arti Muhsinin itu? Entahlah. Aku belum masuk kerja situ pun memang dah Muhsinin nama dia. Muhsinin ni luar biasa. Kalau setakat bagi sama tu jazah, tapi bagi lebih Muhsinin. Inilah orang-orang Muhsinin ni. Amin. Jadi bunyi aminnya macam-macam tak yakin. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kata Allah, wa ahsin. Engkau bawalah sifat ihsan. Kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah sudah berbuat ihsan pada engkau. Allah tu pada kita buat ihsan. Kita bagi pada dia sikit aja. Sembayang subuh sikit, sembayang zuhur sikit, sembayang asar sikit, sembayang maghrib sikit, sembayang isya sikit. Sembayang tahajud paling sikit. Tapi dia bagi lebih. Apa yang dia bagi pada kita? Khalidina fiha abada. Tak berbaloi antara amal kita dengan surga yang dia bagi. Makanya Allah itu sifatnya ihsan. Kita pun berkawan ni mesti kena ihsan. Kalau tak ihsan, kita tak boleh berkawan. Oleh sebab itu maka persahabatan hablum minan nas ni mesti kita jaga baik-baik. Awak jumpa dengan dia di mana? Saya cari dia di Jakarta, tak jumpa. Saya cari dia di Bandung, Lautan Api, tak jumpa. Saya cari pula di Kuala Lumpur, tak jumpa. Tapi kami berjumpa di Menara Berkembar Petronas. Di mana? Di toilet. Saya keluar, Ustaz pun masuk. Itu kalau ditulis di FB, banyak orang like. Aku tak mencari engkau, kau pun tak mencari aku. Allah mempertemukan kita. Di mana awak jumpa dengan dia? Di surau, cantik. Di mana awak jumpa dengan dia? Majlis ilmu bersama Habib Ali Zainal Abidin. Bukan main. Di mana awak jumpa dengan dia? Night club. Na'udzubillah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Ada orang-orang nanti yang di akhirat dicari Allah. Hari ini kita mencari dia sebab dia orang penting. Very, very important person. Tapi hari itu nanti Allah akan cari dia. Apa kata Allah?
Ainal muta'abbuna bijalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang kerana aku. Kita tidak berkasih sayang kerana parti. Kita bukan orang politik. Kita tak berkasih sayang kerana harta. Kita tak berkasih sayang kerana benda. Kita berkasih sayang kerana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya yakin dengan itu. Andai puan-tuan dapat berita, WhatsApp, internet, Facebook, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz Abdul Somad yang masa pekan petang bagi kita tazkirah dah kembali menghadap Allah. Semua akan berkata untuk Ustaz Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Kenapa? Karena kita berkasih sayang kerana Allah. Berkasih sayang kerana ada hubungan nasab, biasa. Berkasih sayang kerana satu negara, biasa. Kita berkasih sayang bukan kerana darah, bukan berkasih sayang kerana sesama Malaysia, sesama Indonesia, tidak. Tapi berkasih sayang kerana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini tak berapa terasa. Sebab bila tengok muka, sama-sama sahaja. Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, Burma, Myanmar, Rohingya, sama. Muka kita sama-sama. Tapi manakala kita di samping Kaabah, disitulah baru nampak berdoa. Ya Allah, tengok sebelah kanan putih macam telur ayam. Direbus. Tengok sebelah kiri macam tempat merebus telur ayam. Siapa yang paling mulia di antara kita dan dia? Sama-sama mulia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami jadikan kamu dari lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada India, ada Pakistan, ada Arab, macam-macam. Tapi semua yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mesti kita asaskan dalam diri kita. Itu mesti kita tanamkan dalam kepala kita, bahawa aku bukan orang paling mulia. Meskipun tempat aku tinggi sekarang duduk di atas kerusi, bukan aku paling mulia. Kenapa ustaz yang duduk di sini? Sebab supaya yang belakang boleh tengok, boleh nampak. Siapa di antara kita yang mulia, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita bina hubungan hablum minan nas ini dengan salam. Mamin muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, bersalaman, bermusafahah, illa ghufira lahuma, diampunkan dosa-dosa. Malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Lahir anak dia, kita pun datang. Esok datang ke rumah, ya anak saya baru lahir, alhamdulillah. Kita sakit hati. Kita dah nikah 10 tahun, tak ada anak. Dia nikah Januari, April ada anak. Kita marah. Kenapa Allah tak adil? Susahkah bagi Allah untuk bagi isteri maaf hamil ada anak? Mudah. Lalu kenapa? Ini dia ingin nak tengok kita munajat, meneteskan air mata di tengah malam. Sembahyang tahajud, zikir dan doa. Lalu kemudian kita datang, kita ucapkan doa. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa rizqta birrahu wa balagha asyuddah. Semoga Allah berikan anakmu anak saleh salihah, dipanjangkan Allah umurnya, menjadi anak yang berbakti dan baik, dan engkau pula bersyukur kepada Allah. Apa susahnya? Kadang kita tak nak datang sebab hati kita sakit, tapi kita cakap lain. Awak tak datang, oh saya tak boleh datang, tak boleh makan kambing lah. Padahal bukan salah kambing. Kita yang salah. Nikah. Yang kaya awak, yang handsome awak, yang duit banyak awak, yang kereta mahal awak.
Tapi yang nikah dia. Kita marah. Kenapa dia nikah dulu? Tengok muka dia. Rasa aku lebih handsome. Kenapa dia lebih dulu? Padahal Allah sedang menguji saja. Maka kita datang, kita ucapkan doa. Barakallahu lakuma. Wa baraka alaikuma. Wa jama'a bainakuma fi khair. Allah berkahi engkau. Allah berkahi kamu. Allah satukan kalian berdua dalam kebaikan. Senyum walaupun pahit. Doa walaupun sakit. Ikhlaskan hati. Kadang orang ni kalau doa tu sama, tapi sebab hati sakit bunyi dia lain. Barakallah. Macam bainakum fi khair, meleleh air mata. Ambil gambar tengok orang mata berlinang. Apa yang awak sedihkan? Entahlah. Tapi sebenarnya saat itu kita tak ridha. Orang yang tak boleh terima nikmat yang dibagi Allah pada orang lain, dia bukan kena penyakit akhlak. Ada orang cakap akhlak awak tak baik. Sebenarnya orang yang tak ridha menengok nikmat pada saudaranya, dia bukan kena penyakit akhlak, tapi penyakit dia adalah penyakit akidah. Penyakit dia penyakit akidah kerana dia tidak ridha kepada keputusan Allah, kepada takdir qada dan qadar Allah. Ini bukan main-main. Ini masalahnya masalah akidah, masalah keyakinan. Maka kita disuruh antuk minan billah, beriman kepada Allah bi qadri khairihi wa syarrihi, pada takdir baik dan takdir buruk. Hablum minallah sudah baik, hablum minan nas sudah baik. Mengaji sudah, tinggal mengamalkannya dalam kehidupan kita. Lupa, ulang balik. Hafal kaji kena diulang, pasal jalan kerana dilalui. Dengar sekali tak masuk, 2 kali. 3 kali tak masuk, memanglah khatamallah ala qulubihim. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, mengapa ada recording kamera ini? Ini semua supaya kita boleh ulang-ulang balik. Dengar balik. Balik daripada office, dengar balik. Oh, itu kata ustaz tadi. Aku dengar pertama kali tadi tak masuk. Kenapa? Rasa melayang, mengantuk berat. Tapi masa lalu balik ni, masukkan saja. Ulang-ulang balik. Lepas tu kita sampaikan pula pada orang lain. Share, bagi pada yang lain. Download, bagi ke grup-grup kita di WhatsApp, kawan, sahabat, jiran, tetangga. Tapi jangan cuma bagi saja, dengar dulu. Banyak juga orang sekarang bila dapat share, Awak dah dengar? Tak, saya nak dapat pahala bagi je. Ini tak betul. Tapi zaman sekarang ni orang dah nak dengar pengajian, sudah alhamdulillah. Saya termasuk dalam masalah mengaji ni tidaklah betul ketat betul tak. Orang dah nak datang, alhamdulillah. Ada setengah ustaz dia larang, tak boleh bersandar dinding, tak boleh bersandar tiang. Bukan saya nak singgung perasaan tuan-tuan. Demi Allah, saya penceramah yang tak pandai sindir ni. Bagi saya, hari zaman moden macam ni, ada orang nak masuk surau, nak dengar kajian, itu sudah alhamdulillah. Tinggal lagi balik. Ada orang cakap di Kuala Lumpur, orang sibuk, busy dengan urusan dunia ni ustaz. Lepas daripada pejabat, balik, jam, dia nak tidur, nak. Kemarin, kita di masjid wilayah, hari kerja, ramai. Kemudian di Padang, Keramat, hari kerja, malam, ramai. Sampai saya berfikir, bila mereka ni kerja? Rupanya disitulah hebatnya orang Malaysia. Dia bukan pandai saja, tapi dia pandai-pandai. Pandai-pandai. Bila kita tak pandai-pandai meniti hidup ini, kita... Kenapa awak tak mengaji? Nantilah. Sekarang ni sedang sibuk lagi. Nantilah. Iya kalau umur kita sampai, maka pandai-pandai manfaatkan waktu masa mengaji. Ada waktu luang kosong, dengar. Apalah awak ni kerja sambil dengar muzik pula angguk kepala.
Kita dah suuzon pada orang, kita ambil earphone dia, kita dengar, oh rupa dia dengar tazkirah. Astagfirullah. Aku dah suuzon. Mau maaf ya. Rupanya dia pun dengar tazkirah tu masa kita dekat. Masa jauh tadi lain dia dengar. Tengok kawan dah dekat, tukar. Biasa manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dengan berpegang pada dua. Bila ada kawan yang ingatkan kita pada surau, ada kawan yang ingatkan kita pada amar ma'ruf nahi mungkar, ada kawan yang ajak kita pada tazkirah, pegang dia. Sebab sebenarnya kita dah dapat rezeki yang luar biasa. Rezeki bukan cuma wang, rezeki bukan cuma kereta, rezeki bukan cuma tempat bekerja. Rezeki adalah memiliki seorang sahabat yang dapat menjaga kita dalam kebaikan. Itulah dia hablum minan nas. Hablum minallah, hablum minan nas. Dan kita dah sampai pada pukul 12.50. Kita ada waktu untuk soal jawab. Bila waktu dah habis, tolong ingatkan saya. Salam. Oh, tak pakai Assalamualaikum. Salam. Dia tulis salam, lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang macam-macam jemaah sekarang. Pernah ada jemaah tulis Arab dia buat, tulis Arab. Assalamualaikum wawa. Maksud saya tengok, janganlah tulis pendek macam ni. Saya khawatir bila awak tulis Assalamualaikum wawa, nanti dia balas wawawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman majoriti umat terlalu sibuk mengejar dunia, bagaimana hendak membawa majoriti umat kembali kepada mengejar akhirat? Kita ada surau, kita ajak dia. Bila ada di office kita orang tak sembahyang, yang salah itu bukan dia, kita. Kenapa kita tak ajak dia? Masuk surga jangan sendirian. Ajak kawan-kawan. Bila susah nak cakap, buat ada baju tulisan. Masuk geng, masuk surga bersama-sama. Kadang kita ni susah nak cakap. Kita tinggal tunjuk tulisan. Friend, bro, brother, tengok ni. Surga bersama. Kamu nak mahu dengan kami bersama? Ayo. Ini community macam-macam. Community bikers, community hijrah, community macam-macam buat. Ini kita nak buat. Ajak dia bersama. Ayo ke surau. Apa yang kau cari dunia ni? Pagi kerja, petang kerja, malam kerja, cari duit, cari itu. Belum tentu kau menikmatinya. Kau cari banyak, lepas tu kau mati. Dia ambil bini. Dia nikah lagi. Kau dapat apa? Ayolah kita ke surau sembahyang. Kau jangan urus urusan akulah. Ini urusan aku dengan Tuhan sendiri. Pergi sana. Kita senyum, jangan marah. Esok datang lagi. Ayolah kawan. Sebab bila kita mati, kita tak boleh berjalan sendiri kat kubur. Susahkah nak tunjuk kubur di Kuala Lumpur? Senang je. Naik tadi, nampak kubur bawah. Cantik Kuala Lumpur, ya. Itu apa tuan? Itu kubur Ustaz. Tunjuk dia. Ajak. Aku nak ajak engkau ke atas kejap aja. Kau nak tunjuk apa? Adalah. Nanti pejam mata ya. Bila aku cakap buka. Dah sampai situ, bukalah. Itu tempat engkau nanti. Kita akan ke sana, saudaraku. Lepas tu dia marah, kita doakan tengah malam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah dia hidayah. Orang Islam ingat mati bukan supaya dia. Jangan sampai selepas kita bagi tazkirah, kita ingatkan mati, lalu selepas itu dia down. Dia tak ada productivity.
Lepas itu dia nak mati saja. Saya tak ingin lepas ini semua pekerja, semua yang bekerja ni balik, semua nak mati. Saya tak ingin. Kita tetap kejar dunia. Kita tetap bangkitkan semangat. Apa beza kita dengan orang tak beriman? Orang tak beriman cari duit, cari wang, cari harta untuk dunia. Sedangkan kita nak bina masjid, nak buatkan rumah tahfiz Quran, nak berangkatkan orang umrah dan haji, nak sekolahkan anak yatim. Carilah harta sejauh mata memandang, kerana niat kita adalah untuk mencari akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk yang selamat daripada godaan dunia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengamalkan doa Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas semasa beliau kecil pada kedua-dua anak saya. Selain itu saya ingin tahu apa doa khusus yang diamalkan oleh ibu Imam Syafi'i semasa beliau kecil sehingga menjadikan beliau seorang yang mempunyai daya ingatan yang sangat-sangat kuat. Doa Nabi kepada Allah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Bila gitu kita bacakan pada anak kita, Allahumma faqihhu fid din, dalamkan ilmu agamanya, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia pemahaman makna tafsir Al-Quran. Maka ada tafsir Tanwirul Miqbas, tafsir Ibni Abbas. Boleh kita amalkan? Boleh. Nah, ini dia dah amalkan untuk anaknya. Sekarang dia nak tanya apa pula amalan ibu Imam Syafi'i semasa Imam Syafi'i kecil. Saya tak tahu. Tak apa amalan ibu Imam Syafi'i. Nah, kalau tahu kita jawab tahu. Kalau tak tahu, ya. Imam Malik bin Anas dibagi pertanyaan 48. Yang dia jawab setengah. Itu cara saya nak bela diri bila tak tahu. Ustaz, kenapa tak jawab semua? Imam Malik 48 orang tanya, setengah je dia jawab. Itu cara kita membela diri. Kami tonton di YouTube tu semua Ustaz jawab. Semua Ustaz jawab. Yang di-upload kat YouTube tu yang boleh saya jawab saja. Tak boleh, dia cut. Termasuk lagi ini. Ini nanti mana dia upload, dia cut. Orang pun tonton Ustaz Somad, Masya Allah. Semua boleh dia jawab. Amal ibu Imam Syafi'i saya tak tahu. Tapi amal ibu Said Nursi saya tahu. Ada di Turki, ulama besar namanya Said Nursi. Said Nursi ini boleh hafaz kamus. Al-Quran 30 juzuk. Tapi ada kamus Al-Muhit tebal. 3 kali Quran tebal. Dan nak hafazkan kamus ni susah. Dictionary. Macam mana nak hafazkan? Tapi dia hafaz. Manakala orang tanya, apa amalan engkau wahai Said Nursi? Aku tak tahu, kata Said Nursi. Hanya saja masa kecil dulu, kata emak, dia sebelum susukan aku, dia berwuduk dulu. Air susu emak, ibu, suci. Dan anak yang menyusui suci, dan ibu yang menyusukan anak ini berwuduk dalam keadaan suci. Maka Allah bukakan dia futuh, dia bukakan Allah pintu hati. Nah, maka isteri yang ada anak kecil menyusukan anak berwuduk dulu amat sangat baik. Mudah-mudahan diberikan Allah kecerdasan dan amal saleh. Kadang anak-anak ni macam mana dia nak boleh macam mana dia nak boleh hafaz Quran masa menyusukan, kadang sambil mendengarkan lagu. Maka anak itu pun banyak hafaz lagu-lagu. Sebab air hujan akan jatuh tak jauh daripada tempat jatuh. Assalamualaikum admin surau Al-Masjid. My question will be on solat jamak matter. Since it is
one of khilaf area. Some opinion said we can do jamak up until 18 hari lebih masih boleh jamak. Ada pula yang cakap asal musafir jamak, tiap hari jamak. Bila tanya awak kenapa jamak? Kita hidup ni musafir, brother. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama author penulis dia Syekh Wahbah Zuhaili. 4 hari 4 malam masih boleh jamak. 4 hari 4 malam maka boleh jamak. Tak kira bila datang. Dalam perjalanan tak kira. Kira perjalanan naik bas tak kira. Bila dah sampai baru dia kira. 4 hari 4. Macam saya ni macam mana? Kami tak sampai 4 hari lebih. Tapi nanti kami akan pergi ke Kelantan, lepas tu pergi pula ke Ipoh, lepas tu pergi ke Negeri Sembilan. Maknanya kami ni musafir terus. 4 hari 4 malam. Kalau payah nak kira 4 hari 4 malam, 20 kali sembahyang. Sampai zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. 10. Sampai yang ke-41, itu tak boleh lagi jamak kosong. 4 hari 4 malam, ya. Kenapa Nabi Muhammad SAW masa di Makkah, Fathu Makkah tahun ke-8 Hijrah, Nabi kosong terus selama 19 hari. Ini dia pertanyaan, 18 hari. Kenapa Nabi selama 19 hari itu terus tak berhenti jamak qasar? Kerana Nabi tak tahu bila dia balik. Bila tuan-tuan pergi ke luar negara dan tiket open, tak tahu bila nak balik, maka selama itu boleh jamak qasar. Oleh sebab itu bila ada urusan, tanya dulu. Jangan tiket tu open. Ini bukan masalah kait dengan tiket. Tapi kita tanya dulu, ini kita ada pengurusan di luar negara ini berapa hari? Awak ada 3 hari 3 malam. Boleh jamak qasar. Berapa kilometer? 90 kilometer. 4 hari 4 malam. Lebih daripada itu, maka dia sudah muqim. Maka tetap zuhur 4, asar 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukum menyusukan anak saudara saya dengan sengaja tanpa ada keperluan lain, selain mahu agar tiada batasan aurat antara anak saya dan anak-anak saudara saya? Baik. Kita ada anak saudara, lalu kemudian susukan dia supaya dia mahu agar tiada batasan aurat antara anak saya dengan, supaya dia menjadi mahram. 5 kali kenyang. Bukan 5 kali menyusu, 5 kali kenyang. Hitung kira. Sekali, 2 kali, 5 kali. Maka setelah itu dia menjadi tak boleh menikah dan dia menjadi mahram. Tapi harta warisan tak dapat. Hanya setakat pada mahram dan aurat saja. Jangan nanti makcik ni mati dia datang. Mana untuk aku? Ini hanya namanya mahram radha'ah, kerana menyusukan. Apa hukum lelaki yang bergelaran bapa tiri yang tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak tirinya? Dan adakah hak bagi seorang anak tiri itu menuntut haknya dan membawa perkara ini ke mahkamah syariah? Ini namanya beli 1 dapat 2. Dia nikah dengan perempuan, perempuan ini ada anak. Maka anak ini siapa yang membagi dia nafkah? Nafkah anak ini adalah bapa kandungnya. Anak ini dia ada 6 wali. Ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah yang membagi dia nafkah. Bila nikah dengan janda, kemudian anak ni yatim,
maka dia meninggalkan harta warisan terkah. Tak ada ayahnya susah, maka ada ahli waris. Yang keenam wali-wali ini tak ada, semua dah habis ditelan gempa. Dia anak yatim, maka tujuan menikahi janda yang ada anak itu sebenarnya bukan maknya tapi anaknya. Itu tujuan asas menikahi janda, anaknya bukan maknya. Karena ayat tentang nikah itu tentang wa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu khawatir tentang anak yatim, fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah perempuan matna wa thulatha wa ruba'. Ini cerita tentang anak yatim. Oleh sebab itu maka ini dia santuni, dia bagi makan. Adapun perempuan itu istri ada 5 hak terhadap suami. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, rumah. Keempat, pendidikan. Lelaki mesti mendidik istri. Kalau dia tak sanggup, dia bawa ke surau, dia bawa ke majlis ilmu yang ada di Kuala Lumpur. Yang kelima adalah bagaimana dia memperhatikan, ada support dalam hidup, nampak susah, senangkan hati, dan lain sebagainya. 5 ni adalah kewajiban lelaki kepada perempuan dan merupakan hak perempuan terhadap lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini saya berpindah ke jabatan baru dan masih lagi dalam proses menyesuaikan diri. Mungkin Ustaz boleh berkongsi cara dan doa untuk sentiasa semangat dan dimudahkan urusan dalam melaksanakan pekerjaan. Kadang kita hilang semangat ini sebab diganggu jin. Sama ke dengan setan Ustaz? Jin ada 2. Yang baik-baik namanya jin Islam. Yang jahat-jahat namanya setan. Iblis GM dia. Jadi jin, buka surah jin juz 20, juzuk 29. Inna minnal muslimun, kami ada jin muslim, wa minnal qasitun, dan kami ada jin kafir. Jin kafir ni disebut dengan syaitan. 1, kalau 2 syaitanan, kalau 3 syayatin. Induk dia, bos dia iblis. Iblis yang tak mati-mati itu. Adapun syaitan ni boleh mati. Bila dia mati, saya tak tahu. Maka pagi lepas sembahyang subuh, kita diajarkan doa-doa ruqyah. Ruqyah artinya benteng, menjaga diri kita. Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu bil falaq sekali, Qul a'udzu bin nas sekali, Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali. Hembus ke tapak tangan, sapu muka, kepala, badan. Dan kita boleh ruqyah orang lain, anak ke, bini ke, kawan. Maka nanti sampai office nampak kawan lemah, bacalah. Apa awak ni? Aku tengok engkau macam kena setan. Mungkin ada jin mengganggu. Sebab kita tak tahu ni perkara-perkara gaib. Kemudian pula bila tidak, kita ni ada percaya zahir dan ada batin. Ini batin yang tak nampak. Yang zahir, mungkin dia ada masalah kesihatan. Kita ada doktor, ada hospital, tanya. Pergi check up, tengok. Banyak jamaah yang tengok saya, Ustaz sakit ya? Tak, saya sihat. Ustaz letih ya? Tidak. Kenapa macam? Memang dari dulu macam itu. Tapi bila dah dekat dengan mikrofon ni, dia bangkit semua. Sehat. Doa-doa jamaah, apalagi jamaah dari Surau Al-Muhsinin Petronas yang mendoakan saya pagi, petang, siang, malam. EJK dia mendoa, ya Allah, sampailah Ustaz Somad kemari, ya Allah. Kita pun jadi sehat. Kadang kita ini sehat kerana doa orang lain.
Orang lain pula sehat kerana doa kita. Saling mendoakan. Maka jangan lupa saling mendoakan. Minta doakan saya, doakan kita semua. Bagikan semangat. Kemudian kita mesti luruskan niat kita. Saya sebenarnya kerja ni untuk apa? Untuk makan. Kalau lagi hidup cuma untuk makan, apa beza kita dengan kucing? Kalau lagi hidup hanya untuk bekerja, apa beza kita dengan kambing kerbau? Sebab mereka juga bekerja. Beza kita dengan mereka adalah kita bekerja untuk li'i'la'i kalimatillah, menolong agama Allah. Maka setelah dapat gaji, dapat uang, bagilah untuk zakat. Selepas zakat, wakaf, infak, sedekah. Pergilah kepada sekolah-sekolah agama Islam. Bagikan dalam bentuk membantu. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong seorang hamba madam al-abdu fi auni akhi, selama hamba itu mahu menolong saudara. Oleh sebab itu maka kita semangat terus. Bukan nak kerja dunia ni. Dunia ni macam dari dulu sampai sekarang begitu saja isi dunia ni. Ada orang baik, ada orang jahat. Ada Musa, ada Namrus. Ada Isa, ada Herodes. Ada Musa, ada Fir'aun. Ada Muhammad SAW, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Bila kita nampak ada orang jahat, kita beritahu pada dia. Kawan, dunia ni dari dulu memang macam ni. Ada Musa, ada Fir'aun. Ada Isa, ada Namrus. Ada Muhammad SAW, ada Abu Lahab. Ada aku, ada engkau. Kau ni nak ke mana? Kita di sini bukan lama, kejap saja. Lepas tu kita pun akan balik. Kawan-kawan saya yang sesama belajar kat Kaherah dulu. Saya cuba pejam mata, nak bayangkan. Abang Fulan dah meninggal. Abang Fulan dah pergi luar. Abang Fulan dah tak ada. Padahal dulu beza hanya setahun, 2 tahun saja. Kita pun akan pergi juga. Mana yang akan kita bawa nanti? Kerja-kerja ni tak kita bawa. Tapi hasil daripada kerja ini yang kita pakai untuk akhirat. Ma'akal ta'asik, nak makan. Ma'akal ta'afnaita, yang kau makan busuk. Hasik nak beli pakaian shopping gitu gini. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang akan kau bawa untuk hari esok. Oleh sebab itu kita tetap semangat. Bangkitkan semangat. Bukan nak kerja dunia. Bangkitkan semangat sebagai bekal untuk akhirat. Nah, ini mesti kita luruskan niat mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi, engkau yang ku maksud. Wa ridhaka matlubi, ridhamu lah yang ku cari ya Allah. Anak saya 5 tahun. Dia tanya kepada saya, di mana Allah? Saya jawab, Allah tak boleh nampak. Dia tanya lagi, tapi Allah yang tak boleh nampak itu di mana? Jadi apakah jawaban yang paling sesuai diberikan? Bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Sesuai dengan dalam bahasa umur dia. Budak 5 tahun tanya ke saya, Ustaz, di mana Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Mana dia faham? Sesuaikanlah. Budak kecil ambil pisang, kunyah-kunyah, haluskan, baru suap mulut dia. Yang kita bagi batu mati. Tak sesuai. Macam mana saya nak tengok Allah? Awak ada muka? Ada. Wajah? Ya. Boleh awak tengok muka awak? Boleh. Macam mana nak tengok? Saya tengok di cermin. Kalau cermin tak ada, tak nampak. Sedang muka awak pun awak tak nampak. Apa lagi Allah? Masuk beg masa di airport. Masuk beg. Lalu kemudian
Orang tahu bahawa dalam beg itu ada laptop, ada komputer, ada handphone. Dari mana dia tahu? Sebab ada X-ray. Ada. Manakala dibuka, nampak tak? Tak ada. Sedangkan yang makhluk ciptaan Allah pun tak boleh nampak. Apalagi Allah. Kau nak tanya dia di mana? Lalu kemudian nampak orang putih yang berjemur di pantai. Orang berjemur. Sebab apa? Dia nak hitamkan kulitnya. Maka tuan-puan yang hitam bersyukurlah. Orang putih beli tiket pesawat nak hitam. Kita belum berjemur dah hitam. Kenapa mereka berjemur? Sebab dia nak hitam. Nampakkah hitam tu masuk ke kulit? Tidak. Sedangkan yang makhluk ciptaan Allah pun kita tak boleh nampak. Macam mana dia yang menciptakan? Maka kita ajak dia berfikir, dia sendiri yang menjawab. Begitu yang diajarkan Nabi SAW. Manakala datang orang bertanya, ya Rasulullah, ya, apakah nanti kita akan melihat Allah? Ya, kita nampak Allah, nampak. Macam mana kita nampak Allah? Nabi tak jawab, tapi Nabi buat lagi pertanyaan, question, supaya dia yang menjawab pertanyaan itu dia sendiri. Apakah manakala malam tiba engkau menengok bulan dan masa itu tak ada awan? Ya. Begitulah terang benderangnya engkau memandang Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah macam bulan. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada yang sama dengan dia apapun. Allah sudah ada sebelum kata di mana itu ada. Allah sudah ada sebelum tempat itu diciptakan. Bagaimana mungkin kita boleh memakai tempat, ruang dan waktu untuk dia yang sudah ada sebelum tempat dan ruang waktu itu ada. Tapi yang ini tak boleh pada anak 5 tahun tadi. Bila kita cakap macam ni tak faham lah. Oleh sebab itu maka gunalah kata, kalimat, bahasa yang sesuai dengan umur dia, dengan pendekatan seorang ibu kepada anak. Anak berusia 5 tahun. Boleh jelaskan makna khusyuk dalam solat, Ustaz? Ada setengah orang, dia kata, aku tadi Masya Allah bukan main khusyuk. Sampai rasanya aku tak lagi ada di alam ini. Tak berpindah di alam mana. Kalau ada orang bercakap macam ini, dia sudah dilarikan hantu. Sebab dia tidak lagi berada di surau Al-Muhsinin. Sekarang kita tengok sahabat Nabi. Kita mesti ada standar. Jangan ikut perasaan. Meter, 1 meter standarnya adalah 100 cm. Bila ada orang datang bawa kurang daripada itu, walaupun kawan kita, tak betul. Maka standar kita adalah Quran, hadis, Nabi, sahabat Nabi. Tabi'in, salafus salih. Apakah sahabat Nabi itu khusyuk sampai hilang kesedaran sehingga dia berpindah ke alam yang lain? Kita tengok bunyi hadis. Masa itu dalam masjid Nabi tak ada hambal. Pasir, tanah, pasir. Dan Nabi sembahyang guna selipar. Masjid Nabawi. Allahu Akbar, Nabi guna selipar. Sahabat yang ada di belakang pun semua guna. Manakala Nabi sedang sembahyang, Nabi buka. Sedang sembahyang tu Nabi buka selipar. Semua sahabat yang di belakang itu ikut buka selipar. Dia buka kasut. Dia buka semua. Selepas Nabi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi tengok banyak kasut belakang. Kata Nabi, apa awak buka? Kata sahabat, sebab kami tengok engkau buka, maka kami pun buka pula. Kami tengok engkau tanggalkan, engkau lepaskan, engkau juga. Kira-kira sahabat yang di belakang tu tengok atau tak tengok? Tengok. Adakah sahabat tetap pakai lepas sembahyang? Ya Rasulullah, kenapa engkau tak buka? Aku dah pindah ke alam lain. Menunjukkan bahawa sahabat itu khusyuk. Sahabat khusyuk.
Sebab sahabat itu radhiyallahu an, Allah meridai dia. Khusyuk mereka, tapi dia tetap sedar tentang apa yang terjadi di hadapan dia. Ya Rasulullah, kata Rasul, kenapa kamu buka semua selipar kasut ini? Kata sahabat, tadi kami tengok engkau buka, maka kami buka pula. Kami nak ikut engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, aku buka, aku tanggalkan, aku lepaskan, sebab Jibril datang bagi tahu di selipar tadi ada najis. Kamu tak ada najis, kenapa lepaskan? Nah, hadis kedua, Nabi sakit. Ini mihrab tempat Nabi jadi imam. Rumah Nabi sebelah kiri, bila kita menghadap ke kiblat, rumah Nabi sebelah kiri 22 meter daripada mimbar. 22 meter, itulah rumah Nabi. Nabi sakit. Imam Abu Bakar. Nabi masa sakit, dia tunjuk Abu Bakar jadi imam. Imamlah Abu Bakar, Allahu Akbar. Masa Nabi sedang sembahyang itu, datang Nabi. Masa Abu Bakar sedang jadi imam itu, tiba sahaja datang Nabi. Nabi datang dari rumah dia. Sahabat yang menengok Nabi datang ini pukul tangan. Nak bagi tahu pada Abu Bakar bahawa Nabi dah datang. Sebab tak boleh bercakap. Takkan dia pukul bahu Abu Bakar, Nabi datang. Dia nak bagi tahu apa yang ingin nak saya sampaikan. Bahawa sahabat yang sedang sembahyang itu sedar bahawa ada yang datang. Bukan berarti mereka diam saja. Lepas sembahyang, ya Rasulullah, kami tak sedar engkau datang. Jadi sesiapa yang selama ini mengaku dia tak sedar, dia dah pindah, perlulah berfikir balik. 3. Uqtulul aswadaini fis salah. Bila engkau sedang sembahyang, bunuhlah dua yang hitam. Fis salah. Walaupun engkau sedang sembahyang. Allahu Akbar. Nampak dua yang hitam. Apa itu? Ula dengan kala. Nampak ular, bunuh sampai mati. Bukan macam dalam mazhab Syafi'i, bunuh sekali, tengok. Ya kalau ular kecil, kalau anaconda. Apakah mereka tak sedar bahawa ada ular dan kala? Dia sedar, dia nampak, maka dia bunuh. Itu menunjukkan bahawa orang yang khusyuk itu tetap berada di tempat dan dia sedar. Hadis keempat, Nabi sujud lama betul. Selepas itu baru Nabi duduk. Selepas salam, kenapa Nabi lama tadi sujud? Kerana cucu dia naik kat tengkuk. Sebab rumah cucu dia di samping. Apa maknanya? Nabi sedar dan Nabi tak pindah ke tempat yang lain. Saya nak bagi tahu bahawa khusyuk itu bukan berarti kita pindah ke alam lain. Kita tetap di surau Al-Muhsinin dan tetap di samping kekawan kita. Dan kita tetap dengan penuh kesadaran. Hanya saja hati kita tidak lari ke mana-mana, tetap mengingat Allah. Kadang setan datang berbisik, Allahu Akbar. Nampak handphone. Allahu Akbar. Ingat kunci kereta. Sembahyang ini macam meniti pematang. Pematang adalah tanah liat di tengah sawah yang licin. Kita pula membawa padi. Kadang-kadang kita jatuh ke kanan, naik balik. Sembahyang ini macam bawa motosikal juga. Kadang-kadang kita agak-agak lari ke kanan. Luruskan. Agak-agak mengantuk. Jangan lari ke kanan, masuk terus. Dari sejak bila kita jaga ini, dari mula ambil wuduk, kita dah siapkan airportnya dan siapkan pesawat terbangnya supaya dia landing tepat di tempat. Ini hati kita, ini pikiran kita, lari ke mana-mana. Maka dari sejak mula wuduk, start wuduk, kita nak siapkan. Masa wuduk itu, masa basuh tangan, maka saat itu kita dah mulai khusyuk bahawa dosa-dosa tangan lepas.
Masa masuk air ke mulut, ke hidung, lepaslah dosa-dosa hidung, dosa-dosa lidah. Masa air basuh muka, lepaslah dosa-dosa biji mata, dosa muka. Masa air siram tangan, lepaslah dosa-dosa dari celah-celah jari-jari tangan. Masa air sapu kepala, keluarlah dosa isi otak kepala sampai ke lubang telinga. Masa air siram kaki, keluarlah dosa-dosa kaki hingga celah-celah jari-jari kuku kaki. Maka masa berwuduk itu jangan bercakap. Masa berwuduk itu betul-betul khusyuk. Perbuatan itu betul-betul kita ingat. Ini sekarang banyak orang sedang wuduk sambil bercakap. Aku kan dah cakap pada engkau, jangan. Engkau tetap juga kan. Berhenti jangan cakap. Lalu lepas itu dari tempat wuduk mendengar azan. Dengar azan baik-baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab, Allahu Akbar. Habis itu, ada kawan sebelah tanya, jadi report kita semua dah selesai. Allahu Akbar, Allah. Jangan kita pula tazkirah dia. Kau tak boleh cakap. Hayya 'alas salat. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Dah masuk azan. Tazkirah kita pun tak keluar daripada itu. Kita jagalah sampai muqaranah antara niat pun dipasang Allahu Akbar dari azan, wudu sampailah salam. Ingat at-tahiyatul mubarakatus salawatul inna salati wa nusuki. Mulut bercakap, hati mengingat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang khusyuk insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.